dipanggil dengan nama kalimah tauhid. Ada juga dipanggil dengan kalimah tahlil. Lepas tu bila tahlil kita cakap la ilaha illallah. Ada juga dekat kitab-kitab dipanggil kalimah tahlil. Itu afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdal zikri, kalau kita kali orang nanti imam akan baca afdal zikri. Afdal zikir itu fa'lam, ketahuilah la ilaha illallah. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi lepas tu dipanggil sebagai kalimah tahlil. Lepas tu kalau orang kata buat tahlil, dia nak baca di kalimah satu tapi dia cuma tinggal kalimah la ilaha illallah. Ada orang buat tahlil dia tinggal, dia baca Fatihah, dia baca Qul Allah, Al-Falaq, An-Nas, baca ayat kursi, lepas tu dia doa. Ini tak berkena. Sebab nama tahlil itu dia terletak pada pembacaan kalimah la ilaha illallah. Dan dipanggil juga Urwatul Usta. Urwatul ni maknanya pegangan yang kuat. Orang kalau dipegang pada la ilaha illallah ni sungguh-sungguh, pada memahami dan pada meyakinkan diri dia tak ada hirau dan tak ada risau pada benda lain. Jadi pegangan yang paling kuat adalah dia memegang satu kalimah yang dia la ilaha illallah. Antara zikir yang boleh menguatkan iman dengan memahami dan membaca kalimah ni la ilaha illallah. Dan ada satu ulama punya saranan dan ada orang kata juga hadis, baca la ilaha illallah ni 70,000 kali. 70,000 kali sebagai satu simpanan untuk digunakan pada waktu kecemasan. Maksudnya dulu ada seorang lelaki, dia membimbangkan zaman Nabi tu, membimbangkan akan keselamatan bapak dia di akhirat. Dan bapak ni dia katakan tidak berapa itu syariat lah. Jadi dia mengaku pada Rasulullah, dan ada sahabat yang dengar perbualan ni. Maka dia kata dengan Rasulullah, boleh tak aku gunakan kalimah la ilaha illallah 30,000 ni untuk aku jadikan penembus selamatkan bapak kawan aku? Rasulullah kata boleh. Ada situlah ceritanya. Lepas tu kalau kita baca, kita kira sampai 30,000 kali. Kalau saya 1,000, 30 hari lah. Lepas tu dia stop. Jadi ada kecemasan, apa-apa yang kita sangat berhajat, ya Allah tolong aku dalam dunia ni. Terus macam tu. Boleh? Apa lagi lah, dia dekat tu dah habis lah. Mana simpanan tu dah habis lah. Jadi pada kecemasan lain baca balik. Jadi kalau kita ada 210,000, kita boleh pakai 3 kali. Ni mana ulama-ulama yang menulis itulah, yang menceritakan itulah kalimah la ilaha illallah ni. Jadi powerfulnya kekuatan la ilaha illallah ni sampai Nabi kata siapa yang akhir kalam dia ucap ni dia masuk syurga. Sebab ni tanda dia berada, mati dia berada dalam Islam lah. Lepas tu ada pengajian pada la ilaha illallah ni, pada nafi, pada Tuhan, ketuhanan, pada isbat, pada kalimah Allah. Tu dikatakan pegangan yang kuat. Pegangan yang kuat. Sedih pun baca la ilaha illallah. Apa-apa pun baca, banyak baca la ilaha illallah. Tak rugi. Pada satu sebutan ni tak rugi. Dan dia pastilah nanti ada ganjarannya di akhirat. Takut pun baca la ilaha illallah. Sedih pun baca la ilaha illallah. Kalau sedih sangat pun baca la ilaha illallah. Okey. Dia panggil juga dekat kanan tu Miftahul Jannah. Miftah ni pembuka. Sebab Nabi kata orang yang akhir kalam ni la ilaha illallah dia masuk syurga. Jadi nama lain juga disebut dalam kitab Miftahul Jannah. Dia sebut ulama kata Miftahul Jannah. Dialah pembuka kepada pintu jannah. Rasulullah kata apa? Orang yang menyebut la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan masuk syurga. Ikhlas ni dia sebut dia tak ada kepentingan apa-apa. Dia sebut betul-betul dia rasa Tuhan yang bersifat ketuhanan tu Allah.
Dia yakin, dia tak letak hati dia pada makhluk, tapi dia letak hati dia pada Allah. Ini memerlukan latihan-latihan lah. Latihan-latihan. Kita tak boleh sekali sebut kita dapat buat, tak mungkin. Tapi bila kita selalu bicara, lepas tu ulama kata jangan banyak berbicara kebesaran makhluk, kehebatan makhluk, tapi lah berbicara tentang hebat Allah. Jangan bicara pasal makhluk ni sebenarnya hakikatnya dia tak boleh bagi apa-apa, dia tak boleh buat apa-apa dengan kita pun sebenarnya. Dia tak boleh bagi yang kita. Lepas tu kalau kita harap pada makhluk ni akhirnya kita kecewa. Tapi yang boleh bagi kan Allah. Jadi letakkan Allah ni dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam setiap gerakan kita, dan dengan mempelajari dan mengenali dia. Saman jannah. Saman ni kita katakan hasil buah. Buah. Katakan hasil dia adalah syurga. Orang yang ikhlas mengatakan la ilaha illallah, hasilnya adalah syurga. Kalimatul ikhlas. Ikhlas ni daripada perkataan khalis. Khalis ni maknanya bersih. Halas bersih. Jadi kalimah yang bersih maknanya dia bersihkan hati dia. Tak ada apa-apa, tak ada lain, tak ada apa-apa, tak ada lain dalam hati dia kecuali Allah. Itu kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas. Sebut ni, baca sebut ni dengan ikhlas. Nanti moga-moga akhir nafas kita inilah yang kita sebut lah. Moga-moga akhir nafas kita ini yang sebut. Last sekali perkataan kita adalah ni. Bagaimana mula-mula hidup dulu, mak bapak kita mungkin azankan kita, disebut 3 perkataan ni. Semoga akhir hidup kita nanti last sekali yang kita dapat sebut adalah perkataan ni, la ilaha illallah. Lepas tu sekarang ni kita belajar, kita bantap pengetahuan kita agar sebutan kita ni dia ada la ilaha illallah. Itu namanya kalimatul ikhlas. Kalimatul haq. Haq ni benar, memang benar dari Tuhan mereka Allah. Benar. Dia menunjukkan hak, perkaranya hak. Apa dia? Dia ada yang bersifat ketuhanan mereka Allah. La ilaha illallah. Jadi berbanyakkanlah zikir ni lah. Sebab ni lah zikir yang paling afdal, yang paling baik. La ilaha illallah. Lepas tu yakin dalam hati tak ada yang bersifat ketuhanan mereka Allah. Tak ada yang boleh selesaikan masalah aku mereka Allah. Tak ada yang boleh mengungkai segala kesulitan mereka Allah. Kita usaha untuk ungkaikan kesulitan, dan dia akan jadi mudah bila Allah mudahkan lah. Kenapa? Dia yang sebenarnya yang mengungkai. Dia sebenarnya mengungkai bagi kita. Jadi baca, amal, yakin. Kalau dah yakin rasa Allah ni dekat kita, kita dah tak perlu siapa ni. Lagi kita meletakkan gantungan kita pada makhluk, yakinlah kita akan siapa yang letak pada dia. Okey, kalimat thayyibah. Thayyibah ni baik. Thayyib. Dulu ada nasyid itu. Memandanglah kalimat thayyibah dari bumilah makmuran. Indah Islam telah terpaksa boleh hatai yang murah ibarat yang telah laksana
muka surat 14. Ayah maafkan lah. La ilaha illallah ni ada makna utama. Makna asalnya percaya mana lain. Apa makna ditulis tu? Menafikan ketuhanan orang atas yang tidur apa mata. Oh, aku turun kau dah tidur dah begini. Mana tidur kan? Dah boleh aku ada lagi tahun. Apa dia? Apa ni? Ini jangan elok. Menafikan ketuhanan apa ni? Apa ni? Ada benda ni. Bodi merah. Bagi merah. Pas. Apa? Jemata. Dua menafikan. Pada malu. Bawah. Itu makna apa? Tetapkan. Yakinkan. Tentukan. Sampai. Ustaz, dah sampai. Ya ke? Ibrahim.